أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel guys. Been a while guys. Oi, lama tak buat video dah kan. Acap minta maaf lah kalau korang menunggu lama, sebab saya ni dalam keadaan yang sangat-sangat tak baik lately ni. Acap nak berkongsi dengan korang sekejap lagi lah kot. So macam biasa guys, kita dah kembali. Kita nak buat video sikit, kita nak bercerita sikit. Acap tak tahu nak mula dari mana untuk this one, but it's okay, kita buat je macam biasa. So guys, yang mana belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa tekan like untuk video ni, jangan lupa juga tekan bell notification. So kita macam biasa, kita tengok dulu intro, lepas tu baru kita start cerita. Okay guys, so let's roll it. Kenapa Acap dah lama gila tak buat video? Dah seminggu juga kan. Sebenarnya kita ni tak sihat sangat awak. Sebab ni gigi di bongsu ini, dia bersalin pula guys. Dia tumbuh. So Acap tak boleh nak bercakap, Acap tak boleh nak makan. Dia pun bau baik daripada demam apa semua. So dia kena pakai baju panjang lah, sejuk. Alright guys, hari ni Acap nak berkongsi dengan korang satu kisah, di mana kisah ni dihantarkan kepada Acap. Tak ada dihantarkan, sebenarnya dia cerita sendiri kat Acap. Dia ni merupakan seorang salah seorang ketua pelajar dekat salah sebuah asrama ataupun institusi yang dah nak buka balik ni. So kita mulakan kisah daripada seorang fellow. Acap boleh cakap dia ni fellow, nama dia Faiz. Okay, kita mula sekarang. Dia kata menurut dia dihubungi oleh pihak pengurusan college untuk memanggil beberapa lagi pelajar-pelajar dalam MPP untuk diorang bersih dan susun atur semula kediaman-kediaman college untuk didiami semula oleh pelajar-pelajar, untuk pelajar-pelajar barulah, pelajar-pelajar semester 1 ni. So diorang kena balik ke asrama untuk kemas sikit-sikit, untuk susun balik apa yang patut. Okey, dia bersama lagi dengan 7 orang kawan dia, which is dia orang punya kroni-kroni lah, senang cerita pangkat-pangkat yang lebih kurang sama lah kan. Okey, Faiz dan Roger apa semua, diorang berkumpul di situ pada Jumaat malam, and diorang decide juga untuk stay dekat situ sampai ke Ahad pagi. So maknanya 3 hari lah, 3 hari 2 malam macam tu. So maknanya Sabtu pagi, malam, betul lah 3 hari 2 malam kan. So diorang dah ready, and then diorang nak bersusun atur dan menyelesaikanlah apa yang disuruh oleh diorang punya pihak pentadbir ataupun pihak pengurusan tadi lah, macam Acap cakap. Cerita dia bermula ketika malam pertama lagi mereka berada dekat tempat tu. Menurut Faiz, diorang ni dipecahkan kepada 3 kumpulan. Tapi disebabkan diorang ni bertujuh, ada satu kumpulan ni kena pergi 3 orang, which is kawan dia yang lain lah. Dia ni pergi berdua je dengan seorang lagi kawan dia. Yang 2 ni 2, and then yang satu lagi ni 3. Okay, kesemua diorang adalah lelaki. Tak ada perempuan dalam cerita ni lah. Menurut Faiz, dia kata malam tu Cap, kita orang start untuk berkemas dekat area-area depan balcony. Okay, menurut kawan aku yang 3 orang ni, pada malam tu diorang dah starting dalam around pukul 8 lebih macam tu. Diorang kemas sebab diorang nak tunggu tahu seorang-seorang sampai. Diorang start sampai dalam pukul 8, pukul 9 macam tu lah. Tapi pukul 8 tu member semua dah settle, dah sampai, diorang terus start sebab diorang tak nak delay macam tu lah. So diorang nak habis awal lah mungkin kan, boleh balik awal. Sakit tak? Okay. Bila diorang dah start bertugas tu, menurut Faiz, kawan dia ni yang namanya Amir dan juga Syazwan ni, 2 orang ni, Amir dengan Syazwan ni berkemas dekat area-area balcony. Sementara kawan dia lagi seorang ni, si Safiq ni, dia pergi ke arah berhampiran dengan toilet. Okey, asrama diorang ni ada 3 blok. 3 blok lain-lain, and ada 3 tingkat. So maknanya besar jugalah kediaman diorang kat situ. So 3 blok tu diorang ni bahagikan kepada
tingkat demi tingkat lah. So contoh kan macam tadi ada 3 kumpulan, tingkat pertama siapa, tingkat kedua siapa, tingkat ketiga siapa. So yang diorang ni 3 orang ni, diorang dekat tingkat yang paling atas sekali, dekat blok yang paling belakang sekali. Diorang start kat situ. Bila diorang sampai dan diorang bahagi tugas, menurut Faiz, apa yang diceritakan oleh si Syafiq pada waktu tu, ketika dia basuh ataupun di tengah kemas dekat bahagian area toilet tu, dia macam membelakangkan 2 kawan dia yang tengah kemas balcony tau waktu tu. So masa dia kemas, dia gosok, dia sapu apa semua, tiba-tiba dia terdengar satu suara macam ni, Syafiq! Macam tu. So dia pun macam, wah, wow. Tapi tak ada sahutan. So dia macam, budak-budak ni panggil aku ke kan? Lantak dia pun buat kerja dia. Buat kerja. Sekali lagi dia terdengar satu suara yang memanggil nama dia sekali lagi. Syafiq! Macam tu. Dia ni main-main ke apa siap? Tapi dia kata, masa dia dengar panggilan tersebut, memang suara tu first dia dengar macam suara Dakwan ataupun suara Syazwan tu. Dan kali kedua dia terdengar macam suara Amir tu. Tapi dalam keadaan yang sama-sama macam tu. Syafiq! Apa dia nak? Oi, nak apa? Dia melaung gitu je lah. Dia malas nak pergi kan. Lepas tu dia orang diam. Dalam hati Syafiq ni, dia macam, ini semua binawe. Dia orang nak kenakan aku ni. Dia kata macam tu. So dia pun biar pergi, dia buat je kerja dia sampai sudah. And lepas dia dah sudah, dia nak bangun nak pergi ke arah kawan-kawan dia tadi, dia terdengar sekali lagi suara nama dia dipanggil. Syafiq! Ya, aku datang. Kejap, nak sudah dah ni. Dia pun packing barang dia. And masa dia packing barang dia, and dia nak pergi ke arah balcony kawan dia tu, dia angkat je plastik, dia terdengar lagi satu suara. Syafiq! Macam tu guys. Suara garau mat. Gila engkau. Time tu dia macam, oi, tak kelakar. Syafiq! Macam tu. Tapi suara tu, dia kata memang sangat-sangat jelas cap aku dengar. Dia kata memang dia tak tahu nak buat apa, dia jadi kaku, berdiri tegak dekat situ, and then dia kebelakangkan badan dia sikit. Dia berdiri dekat betul-betul belakang tu. Kau boleh bayangkan balcony dia macam ni, belakang ni macam ada satu dinding, and then bawah tu macam dia punya tempat ampai apa semua tu lah. Di sana lagi belakang. Dia dah takut dah. Memang jantung dia nak cabut dah waktu tu. Oi, jangan main-main doh. Jangan main-main. Astagfirullahaladzim. Dia pun istighfar, and dia nak mulakan jalan ataupun langkah di kehadapan. And masa dia nak mulakan langkah di kehadapan, dia terdengar sekali lagi suara itu memanggil dia, Syafiq. Tapi kali ni guys, suara tu betul-betul dekat belah belakang dia. And dia memang tak menoleh, dia terus lari kat area balcony kawan dia. And bila sampai dekat balcony tu guys, tak ada siapa-siapa dekat situ. Amir, Wan, kau kat mana Amir? Wan, diorang dah turun ke? Dia rasa macam tu. So dia pun turun ke bawah. And masa dia turun ke bawah, dia nampak Amir dengan Syazwan tu ada dekat balcony nombor 2. And bila dia sampai kat balcony nombor 2, Syafiq ni pun cakap lah, Wan, man, kau pergi mana? Asal kau turun tak cakap dengan aku? Lepas tu Amir dengan Wan ni pandang dia tau. Dia macam, apa yang tak tunggu kau ni? Korang dah berapa lama kat sini? Dia tanya macam tu. Syafiq tanyalah Wan dengan Amir tu kan, kau dah berapa lama dekat sini? Aku dah lama, dah nak sudah dah balcony 2 ni. Tadi kan kau ikut sama dengan kita orang turun, lepas tu kau terus pergi ujung. Pisang. Masing-masing dah tengok sama sendiri. Memang serabut. And memang Syafiq kata, tak apa, kita cari Faiz dulu. Kita turun sekarang. Diorang pun turun daripada blok tu, and then diorang berlayah ke bangunan sebelah untuk pergi cari si Faiz tu. And masa perjalanan nak cari Faiz tu, diorang terserempak dengan satu lagi tim, which is si Hidayat. Dan juga nama kawan dia ramai tau, dengan Haikal, Dayat dengan juga Haikal. So diorang terserempak dengan Dayat dengan Haikal yang baru nak starting pergi ke blok nombor 2. And bila diorang terserempak ni, diorang terberanjak lah. Lepas tu Dayat dengan Haikal tanya, kau kenapa? Macam nampak hantu je. Ya weh, kita orang nampak hantu weh.
kau nampak Pak Is tak? Kau nampak Pak Is tak? Dia kata macam tu. Pak Is tadi aku jumpa dekat blok 1, dekat tingkat 2. Kau pergi. Kita orang nak pergi tingkat 2 ni. Okey, kau pergi dulu. So dia orang pun lari pergi cari Pak Is and jumpalah Pak Is. And bila jumpa Pak Is, dia orang duduk and then dia berkongsi cerita benda ni dekat Pak Is, and Pak Is cakap, "Okey, fine. Tingkat ketiga tu kita tak payah usik, besok baru kita start kemas dekat situ." So bila dah bincang-bincang macam tu, diorang pun call Dayat dengan Haikal untuk patah balik ke base diorang, which is tingkat 1 tadilah, blok nombor 1, yang mana Faiz dan juga kawan dia si Pian tu tengah kemas juga. So Syafiq dengan Syafiq, aku dah lupa nama dia ramai sangat. Supian, Syafiq, Suhaimi, lagi siapa kan. Okey, masa dia call, masa si Faiz ni try untuk reach Dayat dengan Haikal, dia kata waktu tu Cap, aku try call dia orang lebih pada 3 kali Cap, tapi 3 kali engage, tak ada orang jawab waktu tu. Aku memang, apa hal, apa yang jadi kan, apasal tak jawab ni, diorang ni bagaimana ni kan, macam tu. So waktu tu diorang berlima ni sepakat untuk pergi ke blok si Dayat dengan Haikal ni, memandangkan diorang dah tak boleh nak contact. So nak tak nak, diorang kena gerak daripada blok 1 pergi ke blok 3 untuk dapatkan 2 orang ni, untuk suruh diorang stop supaya tak ada apa-apa gangguan yang terjadi pada malam tu. So diorang berlima ni pun gerak daripada blok 1, lalu blok 2 tadi sampai ke blok yang ketiga. Korang tahu tak, masa sampai ke blok ketiga tu kan guys, diorang nampak pintu dekat blok 3 tu, dua-dua di belah kiri dan juga belah kanan tu tak terbuka guys. Waktu tu aku rasa dah lama ni diorang gerak, asal pintu ni tak terbuka waktu tu. Kau jumpa dengan dia, terserempak dengan dia bila tadi? 20 minit lepas lah kot. Takkan dia orang tak sampai-sampai sini lagi? Dia kata macam tu. Mampus. Dia kata macam ni. Dia dah pening lah. Call tak jawab. Tengok pagar tak buka. Habis budak 2 orang ni pergi mana? So dia orang pun patah balik pergi blok 1, and then dia orang cari daripada tingkat 1, tingkat 2 dan juga tingkat 3. Ternyata guys, lepas dia orang cari, tak jumpa. Sampai ke blok yang ketiga, diorang cuba pantau dekat mana si Haikal ni. Diorang terasa waktu tu keadaan memang macam agak lain sikit menurut Faiz. Dia kata, aku rasa lain tu Cap waktu tu. Sebab bila sampai ke tingkat ketiga tu Cap, aku rasa aku diikuti oleh lebih daripada 5 orang kat situ. Masuk kau macam mana? Aku tanya dia. Lebih lah, aku rasa ramai. Okey, lepas tu kau buat apa? Okey, masa tu aku dengan kawan-kawan aku yang lain ni bergerak nak turun daripada tingkat 3 tu, nak pergi ke tingkat 2 dan juga turun pergi tingkat 1 sebab kita orang nak pergi ke blok nombor 2. Okey, lepas tu masa aku pergi ke depan tu Cap, aku tanya kat kawan-kawan aku yang belakang ni, aku rasa kita pecah kot. Biar 2 orang ikut aku pergi blok sebelah, 3 orang stay sini, boleh? Lepas tu dia kata, okey, boleh. Aku gerak dulu lah. Okey, siapa nak ikut aku ni? Dia orang pandang sama sendiri. Aku ikut kau lah. Syazwan cakap dengan dia, aku ikut kau lah Pak Is. So Wan dengan Pak Is bersetuju untuk pergi ke blok nombor 2, dan sementara tu 3 orang ni tinggal dekat blok yang pertama untuk masih lagi mencari lah. Manalah tahu kod-kod yang budak 2 orang ni patah balik pergi cari dekat blok pertama, jumpa. So diorang pun bergerak ke blok nombor 2. And waktu diorang pergi ke blok nombor 2, waktu berjalanan tu lah si Syazwan dengan si Faiz ni cakap dengan Wan ni, Wan, aku rasa pelik lah Wan malam ni. Lepas tu Wan tu tanya kenapa? Tak tahu lah, aku rasa macam kita bukan bertujuh je mat kat sini. Kau jangan cakap bukan. Wan tu cakap macam tu. Lepas tu entahlah, aku rasa macam tu je. Lepas tu diorang pun berjalan. Diorang turun ke bawah, anjung bawah, and then diorang naik ke atas. Diorang nak naik ke atas blok nombor 2 tu lah. And then ditanya Wan sekali lagi, Wan, kau rasa betul ke kat tempat ni ada sesuatu? Entahlah, aku pun pernah dengar cerita tu. Tak apa, kita jalan je lah. Kau nak takut apa? Kita orang ni bukan hantu pun. Dia kata macam tu.
Lepas tu si Faiz ni macam, bukan takut hantu. Tak ada apa, dah jom lah kita naik. So diorang pun pergi ke arah tingkat kedua, and diorang pun naik. Daripada tingkat pertama, diorang jalan sampai hujung ke hujung, sambil diorang panggil lah, Kal Dayat, Kal Dayat, Kal Dayat, Kal Dayat. Tak jumpa. And then diorang pergi dekat tingkat yang kedua. Sebelum diorang sampai ke tingkat kedua tu guys, diorang menaiki tangga. Dekat tengah-tengah tangga tu guys, diorang terdengar bunyi orang tengah mengemas dekat atas tu. Uish. Wan, aku rasa budak dua orang ni salah blok ni. Macam tu. Haikal, Dayat, kau kat atas ke? Faiz bersuara. Tapi tak ada sahutan. Wan, kau stay sini, aku pergi naik atas, boleh? Okey. So si Faiz ni pun melangkah daripada tingkat yang pertama nak pergi ke tingkat kedua. And masa langkah dia yang pertama menuju ke langkah yang kedua, tiba-tiba dia tengok ke arah atas, ada satu kepala tengah tinjau dia baik. Dia macam Allahu Akbar. Waktu tu kau boleh bayangkan tak, dekat tangga, lepas tu ada kepala tengok kau daripada atas ke bawah. Macam Kim Jong Kook selalu tengok Yu Jae Suk kan, macam tu ada selalu tinjau gitu. Lepas Allahu Akbar. Ui, bodoh, bebal, babi lah Syafiq, terperanjat aku lah. Dia kata macam tu. Kau cari siapa Mat? Asal kau kat sini, kau bukan kat tingkat 1 ke? Dekat atas tu cakap lah, ya aku cari Ikal dengan Dayat ni lah, mana tak ada orang. Aku pun pelik lah. Kau ni buat terperanjat aku je. So dia pun naik ke arah tingkat kedua. Sampai ke tingkat kedua, dia tengok Syafiq tengah mengemas dekat hujung balkoni, and juga dekat hujung tepi tu lah, dekat tepi balkoni tu, koridor tu. Uish, kau mengemas tak habis-habis di sini ke? Aku mengemas kat sini lah. Kau dah suruh aku mengemas kat sini, aku mengemas lah kat sini. Aduh, ya. Kau cari siapa? Ikal dengan Ijat? Ya, tak jumpa-jumpa lagi ni. Aduh, tak apa, aku pergi sana lah. Dia kata macam tu. So si Faiz ni pun bergerak lah nak pergi ke arah koridor sana. And masa dia berjalan ke arah koridor tu, dia tiba-tiba macam Syafiq. And dia pandang ke depan. And bila dia pandang ke depan, ada dua orang kawan dia sedang keluar daripada tepi koridor tu. Faiz, dah settle ke laju now? Uish, dahsyat. Jom lah, kita settlekan ni. Banyak siap kotor dua tingkat ni. Suara tu datang daripada Syazwan dan juga Amir yang sedang berdiri dekat depan dia. Korang dah berapa lama kat sini? Daripada tadi lah dekat sini. Kau yang suruh kita orang lepak kat sini, kemas kat sini. Aku turun kejap lah. Aku saja je nak check korang. Okey. Nanti dah habis kemas, kita jumpa kat bawah. Dia kata macam tu. So si Faiz ni pun turun. Dan bila dia turun, pergi dekat blok tangga tu, Syazwan tak ada kat situ guys. So si Faiz ni pun berlari keluar daripada tingkat yang tadi tu, pergi kat tingkat yang ataupun blok yang pertama. And bila dia sampai blok yang pertama, kawan-kawan dia semua ada dekat situ geng. Ijat, Haikal, Wan, siapa tadi lagi nama kawan dia, Amir dengan si Syafiq, semua ada kat situ. Dengan pian sekali. Dia macam tu. Geng, aku rasa kita tak payah kemas malam ni lah. Kita gerak je. Asal tu, kau okey tak? Okey. Kau pergi mana tu? Jauh sangat, lama sangat. Kau pergi mana? Tak, aku turun ambil air. And then dia tak cerita pun benda tu dekat kawan-kawan dia, sampailah dia minta aku untuk ceritakan kisah ini kepada korang. Dan itulah yang dilalui oleh Faiz seminggu yang lepas kepada aku dan dipertontonkan kepada korang. So, the story is quite pusing-pusing, but wow,
is very gila babi. So guys, kepada korang yang mungkin dah masuk asrama ni, mungkinlah kita kena terima kasih kepada semua yang sudah pun menyusun atur balik, dah kemas balik, dah bersihkan balik. Maklumlah tempat kita tu kan dah lama tinggal, maklumlah tempat tu juga dah lama lah bertandang. Kita tak tahu jin-jin mana yang dah duduk situ dah kan. So, kita percaya dekat setiap tempat ada kewujudan dia, tapi kita jangan berani sangat dan janganlah kita takut sangat. Okey? Korang nak masuk asrama tu, korang nak masuk belajar tu, Acap doakan korang supaya okey, tak ada masalah. And one more thing, sentiasa ingat jaga ibadat korang kat sana. Okey? So, Acap rasa macam ni je kot cerita Faiz yang dikongsikan kepada Acap untuk Acap pertontonkan kepada korang. Oh, terima kasih juga kerana korang dah menonton sampai ke minit ini, kerana menunggu cerita Acap seminggu ni. So, yang ini kira ganti Senin semalamnya lah Alright, so I see you when I see you guys. Jaga diri, jaga kesihatan korang elok-elok. InsyaAllah kita akan ada video yang lebih baru, yang lebih banyak lepas ni. Okay? Doakan untuk Acap juga supaya kesihatan Acap cepat pulih dan boleh aktif macam biasa. So I see you guys. I see you and see you. Assalamualaikum. Wacau lu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.